Sini ke? Habis sini? Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perbincangan kita pada pada minggu yang lepas iaitu pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin berakhir dengan kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu apabila beliau dibunuh oleh seorang pengikut Khawarij yang bernama Abdul Rahman bin Muljam, ketika mana beliau dalam perjalanan ke masjid untuk sembahyang subuh. Dengan pembunuhan Sayyidina Ali itu, maka berakhirlah tempoh pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, di mana di zaman Sayyidina Ali beliau juga ada melakukan beberapa ijtihad berkaitan dengan ajaran Islam ataupun berkaitan dengan sama ada ekonomi, politik, pemerintahan, mahkamah dan sebagainya. Selepas kewafatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, penyokong beliau telah melantik Sayyidina Hasan bin Ali sebagai khalifah. Peringkat awal, Sayyidina Hasan bin Ali tidak berkenan ataupun tidak mahu menjawat jawatan khalifah. Tapi oleh kerana desakan dan melihat kepada keperluan untuk mendamaikan umat Islam yang berada dalam berkecamuk, maka Hasan terima jugalah jawatan itu untuk sementara waktu sehingga tercapai apa yang dihasratkan untuk mendamaikan umat Islam daripada bertelagah dan berperang sesama sendiri. Walau bagaimanapun pemerintahan beliau hanya kekal selama 2 tahun sahaja, kemudian bertukar kepada Muawiyah yang berpusat di Damsyik. Okey. Tak berapa video politik ini, akibat perbalahan yang berpanjangan ini mengakibatkan umat Islam terpisah kepada 3 kelompok besar. Pada peringkat awal, kewujudan kelompok ini berasaskan perbezaan politik. Peringkat awal, perpecahan umat Islam ini benihnya atau bibit-bibit perpecahan sudah wujud selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana umat Islam terbahagi kepada 3 kumpulan apabila hendak melantik khalifah mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, kumpulan ahli bait yang menyokong supaya Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah. Yang kedua, golongan kebanyakan atau golongan jumhur muslimin yang dipimpin oleh muhajirin mencadangkan supaya Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Golongan yang ketiga itu Aus dan Khazraj. Mereka berpandangan bahawa Sa'ad bin Mu'az yang wajar dilantik sebagai sebagai khalifah selepas Rasulullah SAW. 3 kelompok ini sudah menampakkan perbezaan pandangan dari sudut politik. Akhirnya daripada 3 kumpulan ini akhirnya merebak sedikit demi sedikit hinggalah terpecah ataupun berpecah kelompok Islam tadi kepada 3 golongan besar. Yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipimpin yang asalnya daripada golongan Muhajirin dan kebanyakan umat Islam. Yang kedua golongan Syiah iaitu Ahlul Bait yang menyokong Sayyidina Ali untuk jadi khalifah. Yang ketiga Aus dan Khazraj, akhirnya daripada mereka ini lahirnya kelompok yang dipanggil Khawarij. Okey, 3 kelompok inilah yang asalnya berkaitan dengan cadangan pelantikan khalifah. Itu dari sudut politik. Akhirnya merebak ke dalam banyak hal dalam Islam, melibatkan tauhid, melibatkan hukum fiqh, melibatkan sistem Islam. Okey. Jumhur muslimin yang bersetuju dengan pemerintahan khalifah. Okey. Umat Islam keseluruhan seia dan sepakat
menerima cadangan Sayyidina Hasan untuk menentuk jawatan dan menyerahkan kepada Muawiyah dan bersetuju supaya Muawiyah akan menyerahkan semula jawatan pelantikan khalifah kepada umat Islam untuk melantik siapakah yang bakal ataupun yang layak menjadi khalifah selepas Muawiyah. Kedua, golongan Syiah yang masih kekal mereka Sayyidina Ali serta ahli keluarganya. Yang ketiga, kelompok Khawarij yang menentang Sayyidina Osman, Ali dan Muawiyah, dan kelompok Khawarij ini menolak semua para sahabat dengan alasan bahawa sahabat sudah pun menyeleweng daripada landasan yang asal kerana menerima peristiwa tahkim yang berlaku antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali tempoh yang kita bincang tadi. Okey, itulah sejarah suasana politik yang berlaku di zaman Khulafa' Rasyidin. Walau bagaimanapun, konflik politik yang berlaku ini bukanlah kehendak daripada khalifah, tapi dia merupakan suatu sunnatullah yang wujud dalam kalangan umat Islam demi untuk melahirkan ataupun mewujudkan kesinambungan perundangan Islam yang relevan sepanjang zaman. Okey, kita pergi pada perundangan di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Sumber perundangan di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ialah Al-Quran dan As-Sunnah, sama sebagaimana zaman Rasulullah SAW. Cuma ada tambahan beberapa sumber, iaitu yang kedua, persepakatan ataupun ijma' yang dilakukan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin ataupun yang dipanggil ijma' sahabat. Di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, ijma' sahabat agak mudah untuk dilaksanakan. Kerana sahabat kebanyakannya, terutamanya di zaman Abu Bakar dan zaman Sayyidina Umar, kebanyakan sahabat berkubu ataupun berada di Madinah. Sebahagian besar daripada mereka berada di Madinah, apatah lagi polisi yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar ketika memerintah menjadi khalifah, beliau melarang mana-mana sahabat daripada keluar daripada Madinah. Kerana keperluan untuk keluar daripada Madinah itu tidak wujud di zaman Sayyidina Umar. Satu. Yang kedua, kerana kebimbangan Sayyidina Umar. Kalau sahabat keluar beramai-ramai, maka dia bimbang akan berlaku penyebaran hadis secara berleluasa tanpa dapat dikawal. Kalau berada di Madinah, sekurang-kurangnya ada pengawalan dan ada kekangan supaya tidak disebarkan hadis sewenang-wenangnya dan tidak berlaku ijtihad sahabat sewenang-wenang. Walau bagaimanapun sahabat tidaklah sesuka hati untuk berijtihad. Tapi polisi Sayyidina Umar ni untuk menghadkan jumlah sahabat berada di luar Madinah. Ada hikmahnya. Bila sahabat ini berada beramai-ramai di Madinah, bila berlaku satu-satu isu yang rumit untuk diselesaikan, maka bolehlah khalifah menghimpunkan semua sahabat untuk dibuat suatu perbincangan, mesyuarat dan diambil kata putus dalam menyelesaikan isu yang berlaku. Sebab itulah di zaman Abu Bakar dan zaman Sayyidina Umar agak mudah untuk para sahabat berijtihad dan berlakunya ijma' di kalangan mereka kerana mereka berada dalam satu negeri dan di satu kawasan. Berbeza zaman selepas daripada zaman Sayyidina Osman. Selepas zaman Sayyidina Osman, para sahabat kebanyakannya sudah berada di luar daripada kota Madinah. Apatah lagi zaman selepas Khulafa' Rasyidin, makin ramai berada di luar Madinah, maka untuk mewujudkan ijma' sahabat agak sukar. Kerana mereka berada di tempat yang jauh antara satu sama lain, untuk dihimpunkan di satu kawasan agak sukar. Maka sebab itulah di zaman selepas kewafatan Sayyidina Osman, ijma' sahabat secara menyeluruh agak sukar dilakukan. Bahkan yang boleh berlaku hanyalah ijma' sebahagian daripada sahabat. Itu apa panggil keuntungan, kelebihan ataupun hikmah kenapa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak membenarkan sahabat keluar daripada Madinah kerana ada tujuan yang tertentu. Okay. Yang ketiga, sumber perundangan di zaman Khulafa' Rasyidin juga ialah ijtihad para khalifah. Ijtihad Abu Bakar, ijtihad Sayyidina Umar, ijtihad Sayyidina Osman, ijtihad Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah berijtihad dalam satu peristiwa yang berkaitan dengan
satu kelompok penentang, satu kelompok yang menentang kerajaan Sayyidina Ali. Kelompok ini, kelompok dipanggil kelompok Az-Zanadiqah. Kelompok Az-Zanadiqah ini satu kumpulan yang agak bengis dan agak zalim. Kalaulah berlaku peperangan dengan kumpulan Az-Zanadiqah ni, mereka akan membunuh semua orang tanpa mengambil kira sama ada yang terlibat itu kanak-kanak, orang perempuan, orang tua, padri-padri dan sebagainya. Mana-mana yang terlibat di hadapan mereka, mereka akan bunuh. Bukan sekadar bunuh, bahkan ada di antara mayat yang dibunuh itu dibakar sewenang-wenangnya oleh kumpulan Az-Zanadiqah. Melihat kepada kezaliman dan kejahatan kumpulan Az-Zanadiqah ini, lalu Sayyidina Ali mengerahkan tentera untuk memerangi. Dalam peperangan yang berlaku antara Sayyidina Ali, tentera Sayyidina Ali dengan kumpulan Az-Zanadiqah, akhirnya kumpulan Az-Zanadiqah dapat ditewaskan dan ramai tentera yang dapat ditawan. Lalu ada sakit baki tentera Az-Zanadiqah ni yang melarikan diri dan mereka berkubu di kawasan lain. Lalu Sayyidina Ali memerintahkan tenteranya memerintahkan seorang panglima tentera yang bernama Qambara. Yang bernama Qambara supaya menggali lubang yang luas dan dimasukkan kayu api dan dinyalakan api yang besar. Lalu dimasukkan dan dibakar tentera-tentera Az-Zanadiqah ini. Ini merupakan suatu ijtihad Sayyidina Ali. Kalau ikut hukum asalnya, kita tidak dibenarkan membakar manusia. Itu diharamkan. Oleh kerana kejahatan dan kezaliman tentera Az-Zanadiqah ni yang telah menyebabkan huru-hara negara dan memberi ancaman kepada rakyat dan menakutkan rakyat sehingga rakyat berada dalam keadaan tidak tenteram dan tidak aman disebabkan keganasan dan kezaliman ini, maka Sayyidina Ali telah mengambil tindakan yang tegas yang munasabah dengan kejahatan Az-Zanadiqah, lalu dibakar tentera mereka. Bila pembakaran ini dilakukan menyebabkan tentera Az-Zanadiqah terkejut dengan ketegasan dan kemarahan Sayyidina Ali. Akhirnya tentera Az-Zanadiqah terbubar. Pengikut-pengikut mereka melarikan diri kerana gerung bimbang akan ditangkap dan ditawan oleh tentera Sayyidina Ali. Jadi perbuatan Sayyidina Ali ini secara spontan telah melenyapkan tentera Az-Zanadiqah dan kumpulan mereka telah terhapus dan pengikut serta tentera mereka melarikan diri entah ke mana. Akhirnya tentera Az-Zanadiqah terus lenyap dan keamanan keselamatan negara, sama ada negara Madinah ataupun negara Kufah yang menjadi pusat pentadbiran kerajaan Sayyidina Ali berada dalam keadaan aman dan tenteram serta rakyatnya juga tenteram. Itu contoh Sayyidina Ali macam mana beliau telah berijtihad membakar tentera Az-Zanadiqah. Itu masyhur dalam sejarah pemerintahan Sayyidina Ali. Dan banyak lagi lah kisah-kisah yang lain yang Sayyidina Ali juga ada ijtihad, Sayyidina Uthman ada ijtihad, Sayyidina Umar ada ijtihad, ataupun kita kata seluruh keempat-empat khulafa' Rasyidin mereka mempunyai ijtihad tersendiri dan ijtihad mereka diiktiraf oleh Rasulullah SAW semasa hayat Rasulullah SAW. Okay. Selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berhadapan dengan suasana berikut. Okay. Satu, pembukaan negeri baru. Di zaman Sayyidina Umar banyak negeri baru yang dibuka. Bila negeri baru yang dibuka, maka bukan sekadar negeri yang dibuka, maka ada di antara rakyat di negeri itu yang masuk Islam. Maka secara otomatik rakyat yang masuk Islam itu bukan daripada bangsa Arab, sebab itu negeri bukan Arab. Jadi yang masuk ke dalam Islam itu orang yang bukan Arab, maka agak sukar mereka untuk memahami nas Al-Quran dan memahami hadis. Apatah lagi kesan daripada tidak faham tentang Al-Quran dan hadis mendorong mereka tidak faham tentang ajaran Islam. Maka itu timbul isu baru. Dalam buka negeri baru perlu kepada seorang sahabat yang menyampai Islam. Bila nak sampaikan Islam, maka wujud umat Islam yang tak faham bahasa Arab. Maka berlakulah beberapa isu baru, isu dari sudut bahasanya, dari sudut adat budaya orang bukan Arab dengan orang Arab berlainan. Begitu juga adat resam, kepercayaan-kepercayaan yang mereka anuti sebelum mereka masuk Islam. Jadi kesan kemasukan bangsa ke dalam Islam ini memberi kesan yang besar. Wujudnya amalan-amalan yang berbeza dengan orang Arab, adat resam yang berbeza, kebudayaan, kepercayaan dan sebagainya.
Yang ketiga, muncul peristiwa dan permasalahan yang belum wujud di zaman Rasulullah SAW. Antara peristiwa yang wujud apa dia? Bila orang bukan Arab masuk Islam, lalu bila mereka baca Al-Quran, maka ayat Quran yang dahulunya tidak ada titik dan baris menyebabkan banyak kesilapan yang berlaku ketika mana mereka membaca ayat Al-Quran itu. Maka itu isu baru. Maka terpaksalah para sahabat berijtihad untuk menulis semula Al-Quran dengan meletakkan baris dan titik. Sebagaimana sebelum ini zaman Rasulullah tak ada. Itu juga dipanggil peristiwa baru. Dan banyak lagi lah peristiwa-peristiwa yang wujud di zaman selepas ataupun di zaman Khulafa' Rasyidin yang menyebabkan Khulafa' Rasyidin terpaksa berijtihad. Itu dipanggil kesan daripada wilayah yang besar yang baru dibuka. Maka ramai yang masuk Islam yang bukan daripada orang Arab dan wujudnya masalah-masalah pergaulan, masalah kehidupan di samping masalah dari sudut ajaran Islam untuk disampaikan kepada mereka yang baru masuk Islam. Okey, kita tengok Pertama, kesan pembukaan wilayah baru. Jadi kita ada 3 isu besar di sini. Okey, pendetailannya perbezaan geografi dan bentuk pemerintahan. Satu-satu tempat tak sama. Macam di Mesir contoh. Di Mesir asal penduduknya ialah bukan Arab, tapi mereka ni kaum Qibti yang sudah zaman berzaman menganuti agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, itu kita tahu. Qibti adalah asal Qibti adalah penduduk asal ataupun individu masyarakat asal bagi kaum Fir'aun. Nabi Musa daripada Bani Israel, Fir'aun daripada Qibti, dan itulah penduduk asal di Mesir. Di samping adat budaya yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka yang dulu. Bila berlaku pembukaan wilayah baru, maka berlakulah percampuran etnik, percampuran perkahwinan dan macam-macam. Bila percampuran etnik, maka berlakulah silang budaya ataupun pertukaran budaya yang menimbulkan isu baru. Masyarakat Mesir ini amalan dia. Masyarakat Arab di Madinah Mekah ini amalan dia. Satu amalan yang berbeza, maka timbullah beberapa isu yang perlu diselesaikan. Yang ketiga, sumber negara makin banyak, makin bertambah. Makin luas negara dibuka, makin banyak sumber. Maka sumber itu perlu diurus dengan berbagai bentuk yang perlu diagih dalam pelbagai program. Okey. Yang keempat, perbezaan dan keluasan pentadbiran. Ini dahulu hanya terbatas di Mekah, di Madinah atau sebenarnya tanah Arab. Sekarang sudah meluas dan melibatkan negara-negara yang lain. Maka perlulah diraihkan keperbezaan dan juga keluasan pentadbiran antara satu sama lain. Yang kedua, kemasukan bukan Arab ke dalam Islam. Bila orang bukan Arab masuk Islam, maka ada beberapa isu yang berlaku. Yang pertama, kelemahan bahasa Arab. Mereka tidak dapat menguasai bahasa Arab. Bila tidak dapat menguasai bahasa Arab, macam mana mereka nak memahami agama Islam? Maka justru para sahabat yang fasih bahasa Arab terpaksalah menghurai satu persatu dalam bahasa mereka sedikit demi sedikit. Ataupun orang bukan Arab itu mereka mula mempelajari Arab sedikit demi sedikit. Okey, jadi untuk memudahkan mereka faham, maka perlulah pengajaran Islam itu diajar secara berperingkat sedikit demi sedikit supaya mudah difahami. Perbezaan budaya dan adat resam. Bila adat resam berbeza, maka perlu pada sahabat yang berada di satu-satu kawasan berijtihad mengikut adat tersebut. Sebab kadang-kadang kan disebut dalam kaedah fiqhiyah al-'adatu muhakkamah. Adat yang sebati dengan satu-satu masyarakat, dia dijadikan muhakkamah, dijadikan penghukum. Maksudnya jadikan hukum di setiap sumber juga dalam menentukan sesuatu hukum. Okey. Percampuran yang ketiga, pencampuran agama asal dengan Islam. Berlaku percampuran. Bila berlaku percampuran, maka ada beberapa perkara yang dibaik boleh dan ada berlaku perkara yang perlu dihapuskan. Itu bergantung pada isu-isu tertentu lah. Yang keempat, pemalsuan hadis. Berlakunya hadis maudhu' mula dicipta direka dengan tujuan tertentu. Kadang-kadang memalsukan hadis, mencipta hadis maudhu' ni ada tujuan yang baik. Tapi oleh kerana tujuan yang baik, contoh tujuan dia supaya orang bersemangat
untuk beramal. Sebab apa? Orang yang datang kemudian, masyarakat Islam yang datang kemudian ni mereka tidak bertemu Rasulullah, apatah lagi mereka tidak bertemu dengan sebahagian besar sahabat. Mereka bertemu dengan para tabi'in. Akhirnya untuk menyemarakkan semangat mereka untuk beramal sebagaimana para sahabat beramal. Lalu ada di antara individu-individu tertentu yang memalsukan hadis dengan tujuan untuk menggalakkan ataupun semangat motivasi supaya beramal. Itu yang pertama. Ada di antara hadis yang dipalsukan tujuannya untuk merosakkan Islam itu sendiri. Jadi banyaklah tujuan-tujuan kenapa hadis palsu diwujudkan. Jadi kewujudan hadis palsu ni sebab apa? Sebab orang yang bukan Arab bila masuk Islam, mereka ni menghadapi banyak masalah. Maka banyaklah hadis-hadis palsu yang direka cita, kadang-kadang musuh sengaja reka cita untuk mengganggu gugat keimanan dan juga akidah orang bukan Arab yang masuk Islam. Yang ketiga, kemunculan peristiwa dan masalah baru. Masalah yang terhasil wujudnya isu baru berpunca daripada pertembungan ataupun percampuran bahasa. Percampuran bahasa. Orang Arab kahwin dengan bukan Arab. Orang bukan Arab begini-begini. Jadi banyak sangat. Okay. Masalah isu budaya dan adat rasam. Yang ketiga, masalah amalan-amalan yang telah sebati, amalan yang telah menjadi turun-temurun masyarakat. Bila mereka masuk Islam, amalan itu mereka bawa sekali dalam Islam. Jadi adakah hendak diharamkan terus atau perlu kepada pemurnian atau baik pulih? Maka itulah sahabat terpaksa berijtihad dalam satu-satu masalah. Okey. 3 faktor di atas. Faktor apa dia? Kemunculan peristiwa baru, kemasukan bukan Arab dalam Islam, kesan pembukaan wilayah baru. Okey, 3 faktor ini dah mendorong para sahabat mengkaji semula satu-satu hadis yang wajar untuk disebar dalam satu-satu masyarakat. Menyelidiki semula hukum hakam atau masalah atau isu-isu yang berlaku dalam masyarakat dan membahas untuk menyelesaikan masalah. Jadi 3 faktor ini mendorong para sahabat untuk berijtihad dan menyelesaikan masalah yang berlaku di kalangan sahabat. Peristiwa yang mereka hadapi, peristiwa yang dihadapi oleh para sahabat belum ada di zaman Rasulullah. Sebab Rasulullah berada di Madinah, tidak berlaku pencampuran bangsa. Mendorong mereka berijtihad bagi menyelesaikannya. Para sahabat berijtihad dengan menggunakan segala metod dan kaedah-kaedah istinbat hukum syarak. Para sahabat yang sebelum ini mereka sudah dilatih oleh Rasulullah. Di zaman Rasulullah, para sahabat sudah dilatih. Bila mereka sudah dilatih secara praktikal untuk berijtihad, maka mereka terus melakukan ijtihad tadi dengan tujuan menyelesaikan masalah umat, dan metod yang mereka guna sama dengan apa yang dilakukan, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa para sahabat boleh berijtihad tidak kepada orang lain? Para sahabat diiktiraf sebagai individu yang mampu berijtihad. Sebab apa? Kerana mereka ada keistimewaan yang tertentu. Pertama, mereka bersama-sama Rasulullah SAW menyaksikan suatu ayat Al-Quran diturunkan dan lebih mengetahui sebab penurunan. Para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah, mereka sendiri melihat satu-satu ayat diturunkan dan mereka sendiri memahami ayat itu dan mereka sendiri melihat macam mana Rasulullah memahami dan menyampaikan ayat itu dan macam mana mereka beramal dengan ayat itu. Jadi mereka sendiri yang mengetahui secara tepat. Yang kedua, mereka menyaksi sendiri cara-cara Rasulullah SAW berijtihad dan telah dilatih oleh Rasulullah SAW. Itu dah kita bincang dulu. Okey, mereka sentiasa menazimi Rasulullah SAW dan majlisnya. Mereka banyak mendengar ajaran Islam daripada mulut baginda SAW. Bukan melalui perantaraan orang lain. Sepastinya mereka mempunyai kepakaran yang tinggi. Mereka adalah orang yang amat memahami bahasa Arab dan gaya bahasa. Di samping itu, para sahabat ni mereka memahami satu-satu nas secara tepat, kerana bahasa Arab itu adalah bahasa percakapan dan bahasa kehidupan mereka sendiri. Mereka lebih memahami maksud Al-Quran dan hadis dan kehendak-kehendak syarak. Hikmat syarak, apa tujuan ayat diturunkan, apa sebab, mereka lebih mengetahui sebab mereka berada di zaman itu. Mereka ada kelompok yang telah diiktiraf dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta diakui dengan ketakwaan.
para sahabat ni orang yang disebut dalam Quran apa dia? Radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Taala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Taala. Maksudnya mereka ni merupakan suatu generasi yang terbaik yang diberi pengiktirafan yang tinggi, maka selayaknya mereka mempunyai kelayakan ataupun keistimewaan untuk berisytihat menyelesaikan masalah. Sebab itulah pandangan para sahabat di zaman Khulafaur Rasyidin, pandangan mereka dijadikan rujukan oleh para ulama dan pandangan isytihat mereka ini terpakai dalam satu-satu isu yang belum wujud di zaman Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun ulama yang datang selepas wafatan para sahabat ini, para ulama yang kita panggil tabi'in, mereka akan mengkaji semula ijtihad para sahabat ini, adakah menepati nas hadis ataupun tidak. Sebab apa? Sebab sahabat ni bila dia ijtihad, dia berijtihad mengikut apa yang ada atau maklumat yang ada pada mereka. Bukan semua sahabat menghafal semua hadis Nabi. Hadis Nabi yang banyak itu bukan dihafal oleh semua sahabat. Ada sebahagian hafal banyak, ada sebahagian yang sederhana sahaja menghafal, ada yang sedikit. Jadi oleh kerana ilmu sahabat yang tidak sama, yang tidak berada di satu tahap, tidak sama peringkat, maka ijtihad mereka berbeza-beza. Ada di antara sahabat yang berijtihad mengikut hadis yang mereka hafal. Ada di antara para sahabat yang banyak hadis, ada yang sedikit. Jadi yang banyak hadis itu, dia boleh gunakan hadis sebagai sumber jawapan. Bagi yang tidak ada hadis, mereka akan berijtihad mengikut ilmu yang mereka miliki. Jadi nak ayat pada kita, ijtihad para sahabat pasti berbeza-beza antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi perbezaan ini akan dibahas, dikaji semua oleh para ulama tabi'in selepas itu. Contoh Imam Syafi'i. Dia ambil beberapa ijtihad para sahabat, dia akan kaji balik. Ijtihad manakah yang lebih tepat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hanya membataskan istimewa hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ini antara identiti ataupun istimewa yang ada pada sahabat. Para sahabat tidak akan mengandaikan, tidak akan mewujudkan persoalan-persoalan yang belum berlaku. Ataupun apa-apa isu yang berlaku, tidak mengandai-andaikan peristiwa berlaku. Mereka hanya menjawab satu-satu soalan. Mereka akan menjawab jika sekiranya ataupun berijtihad bagi masalah yang sedang berlaku atau yang telah berlaku. Manakala peristiwa yang bakal berlaku ataupun andaian yang bersifat kalau itu para sahabat tidak melayang soalan-soalan seumpama itu. Itu antara keistimewaan yang sahabat yang ada pada diri sahabat kerana mereka telah dilatih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah sahabat tidak berijtihad bagi perkara-perkara yang belum berlaku? Kerana pertama, menyibukkan diri dengan perkara andaian, menjawab perkara-perkara andaian ini benda yang buang masa. Membuang masa dan melengahkan mereka daripada beramal kebajikan. Duk fikir benda yang tak berlaku lagi dan cuba jawab benda tu. Kalau benda tu duk lagi layan, banyaklah benda-benda akan dibincang. Kalau begini macam ni, dah kalau gitu pula, kalau gini-gini, jadi main kalau-kalau ni akhirnya para sahabat kata tak perlu dibincang kerana benda itu tidak memberi apa-apa kebaikan. Sekadar mainan andaian ataupun akalan kita sahaja. Mereka amat bersifat warak dan berawas dalam mengeluarkan fatwa. Walaupun para sahabat ni mereka terpaksa berijtihad dalam beberapa isu, mereka tetap mempunyai sifat warak, iaitu tidak sekali-kali semudahnya untuk berijtihad. Kalau dah sudah ada nas hadis atau apa-apa jawapan, mereka akan guna jawapan yang sedia ada. Mereka akan berijtihad apabila sesuatu isu itu tak ada jawapan langsung. Barulah mereka berijtihad. Kerana bimbang ijtihad mereka ni akan menyeleweng daripada landasan yang asal. Sahabat-sahabat yang agung, kebanyakan mereka sibuk mengurus negara dan wilayah yang baru dibuka. Sebab itulah para sahabat tak banyak, sebab sahabat-sahabat yang hebat ni mereka banyak mengurus negara, menjadi pemimpin utama. Jadi sebab itulah ijtihad tidaklah sangat mereka lakukan, bahkan ia ini banyak dilakukan oleh individu yang lain. Ini contoh hadis macam mana Syurah ini merupakan penasihat kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar
Bila melantik Surah menjadi governor di satu tempat, lalu Sayyidina Umar tulis satu surat kepada Surah berkaitan cara menyelesaikan isu. Idza ja'aka syai'un, apabila datang kepada engkau wahai Surah sesuatu isu fi kitabillah, dan isu itu sudah ada jawapannya dalam Al-Quran, faqdi bih, maka engkau laksanakan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Wala yalfitannaka anhu rijal, jangan kamu jangan kamu melihat kepada mana-mana pandangan orang lain, ataupun jangan kamu layan, jangan kamu terpesona, terpaling dengan pandangan-pandangan orang lain, dan sehingga kamu menolak apa yang telah diputuskan oleh Al-Quran. Okey. Fa in ja'aka amrun laisa fi kitabillah, kalaulah sekiranya pada masa yang lain datang kepada kamu satu peristiwa laisa fi kitabillah, tidak ada pun jawapan peristiwa itu dalam Al-Quran, tidak ada, maka cara yang pertama, fanzur sunnata Rasulillah, maka kamulah mencari jawapan itu di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau didapati ada dalam sunnah, faqdi biha, maka kamu gunalah hadis itu, sunnah itu untuk menyelesaikan masalah. Fa in ja'aka syai'un, fa in ja'aka ma laisa fi kitabillah wa laisa fihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, step yang ketiga, jika sekiranya peristiwa yang berlaku itu tidak ada jawapan dalam Al-Quran, tidak ada jawapan dalam As-Sunnah, maka caranya ialah fanzur majtama'an nas alaihi fakhudh bih, maka kamu bawalah isu itu kepada orang alim ulama, majtama'an nas, mana-mana yang disepakati oleh para ulama yang dibawa isu itu kepada mereka, fakhudh bih, maka kamu gunalah apa yang sudah diijma'kan, yang disepakati oleh para ulama. Fa in ja'aka ma laisa fi kitabillah, jika pada waktu yang lain pula datang kepada kamu tidak ada isu, suatu isu yang tidak ada dalam Al-Quran, walam yakun fihi sunnatu min Rasulillah, dan tidak ada min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada jawapan itu dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yatakallam fihi ahadun, dan tidak ada seorang pun yang memperkatakan tentang sunnah itu, tentang isu itu, dan tidak ada jawapan pun tentang isu itu, fakhtar ayyal amraini, maka kamu buat pilihanlah antara dua perkara. Pertama, in syi'ta an tajtahida bi ra'yik fataqaddam. Yang pertama adalah kamu berijtihad dengan pandangan kamu sendiri. Ada kerana orang lain dah tidak ada, maka kamu berijtihad dengan pandangan kamu, wa taqaddam, dan kamu dapati ijtihad kamu rasa betul, fataqaddam, maka laksanakanlah. Wa in syi'ta an tata'akhkhar fata'akhkhar, kalau kamu rasa perlu menangguhkan ataupun tidak berijtihad dalam peristiwa itu, fata'akhkhar, maka kamu tangguh, jangan ijtihad. Jadi kamu ada pilihan, sama ada berijtihad ataupun tangguh. Kedua-duanya itu merupakan ijtihad. Kalau berijtihad kita beri jawapan, kalau tangguh maksudnya kita akan kaji semula, wala ara ta'akhkhur illa khairan lak, dan tidaklah aku berpandangan menangguh itu kecuali penangguhan itu sesuatu yang baik bagi engkau wahai Suraj. Nawai pada kita bahawa step para sahabat dalam berijtihad ni ada berapa? Pertama, mereka akan cari dalam Al-Quran, kalau ada guna Al-Quran. Step yang kedua, raja' as-sunnah, kalau dalam Al-Quran tak ada, guna as-sunnah. Step yang ketiga, kalau Al-Quran tak ada, sunnah tak ada, mereka akan guna pandangan yang disepakati oleh kebanyakan ulama. Dan step yang ketiga, bila tidak ada langsung perkara yang disepakati, barulah mereka akan guna ijtihad mereka sendiri. Maksud kepada kita bahawa peringkat ijtihad para sahabat ni melalui 4 peringkat. 4 peringkat cara mereka menyelesaikan masalah bagi isu yang baru berlaku. Okey, itu nak ayat pada kita. Macam mana para sahabat amat berhati-hati dalam menyelesaikan masalah yang berlaku dalam kalangan masyarakat yang baru masuk Islam. Ini juga hadis yang menunjukkan kepada kita cara para sahabat berijtihad. An Abdurrahman bin Zaid rahimahullah ta'ala qala akthiru ala Abdullah bin Mas'ud zata yaumin. Ramai orang datang menghadap kepada Abdullah bin Mas'ud satu hari, ramai orang pergi pada dia. Faqala Abdullah innahu qad ata alaina. Lalu Abdullah kata, telah datang kepada kami zaman, sekarang kita berada di satu zaman, satu masa, walasna naqdi walasna hunalika.
di zaman di mana kita tidak memutuskan suatu isu dan kita tidak berada di zaman itu. Kita bukan ni kita ni bukan berada di zaman macam zaman Rasulullah SAW. Thumma inna Allah azza wa jalla qaddara alaina an balagna ma tarawna. Tetapi Allah Ta'ala telah menakdirkan bahawa kita hidup di zaman yang tak sama dengan zaman Rasulullah. Dan kita hidup juga zaman ni. Zaman yang terpaksa kita berisytihat. Dulunya kita tidak berperanan untuk berisytihat dan tidak ada sebab dan kewajaran untuk berisytihat. Tapi sekarang berbeza. Faman urida lahu minkum qada. Sesiapa yang dibentangkan, yang diajukan kepada mereka qada sesuatu isu yang perlu diputuskan. Ba'dal yaumi bermula zaman ini, bermula hari ini. Falyaqdi bima fi kitabillah. Maka caranya, langkah pertama adalah dia guna Al-Quran. Mana-mana isu yang berlaku, pertama guna Al-Quran dulu, selesaikan masalah itu. Fa in jaa amrun laisa fi kitabillah. Kalau datang kepadanya suatu isu peristiwa yang tidak ada jawapan dalam Al-Quran, falyaqdi bima qada bihi nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam. Maka dah dia mencari atau merujuk as-sunnah Nabi, merujuk al-hadis. Jika sekiranya didapati dalam hadis itu jawapan qada bih, maka dilaksanakanlah. Dia laksanakan apa yang ada dalam hadis itu. Fa in jaa amrun laisa fi kitabillah wa la qada bihi nabiyyun sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sesuatu isu itu tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak pernah diputuskan, tidak pernah ada dalam hadis Nabi, falyaqdi bima qada bisalihu, maka dia putuskan, dia selesaikan masalah itu dengan apa yang telah diputuskan oleh ulama-ulama yang soleh yang sebelumnya. Fa in jaa amrun, kalau datang juga suatu peristiwa laisa fi kitabillah yang tidak ada jawapan dalam Al-Quran, tidak ada jawapan dalam sunnah Nabi SAW, wala qada bi salih, dan tidak ada jawapan daripada para ulama atau sepakat para ijma' ulama, falyastai' bi ra'yahu, maka hendaklah dia berisytihad dengan pandangan dia sendiri. Wala yaqulu inni akhafu wa inni akhu. Jangan dia kata aku bimbang, aku rasa. Jangan makan rasa, aku takut, aku bimbang gitu. Fa innal halala bayyinun wal haram bayyinun. Sungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas. Wa baina dzalika umur. Antara halal dan haram itu ada perkara-perkara mustabiat, benda-benda yang keraguan dan kesamaran. Pada ma yaribuka ila ma la yaribuk, maka tinggallah perkara-perkara yang meragukan, tetapi ambillah dan beramal dengan perkara yang tidak meragukan. Jadi kedua-dua hadis yang kita baca ini menunjukkan kepada kita cara dan kaedah yang dipakai oleh para ulama di kalangan sahabat dan juga kalangan tabi'in dan ulama-ulama selepasnya, cara mereka berijtihad bagi satu-satu masalah yang berlaku. Okey, sumber keundangan dalam Khulafaur Rasyidin. Pertama kita ulang sekali lagi. Pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber yang paling tinggi bagi merupakan hukum syarak. Ada sumber yang boleh meninggal Al-Quran. Para sahabat adalah orang yang paling memahami Al-Quran kerana diturunkan menempati bahasa mereka. Okey. Kedudukan sahabat semasa berinteraksi dengan Quran. Macam mana kepakaran dan kehebatan para sahabat ketika mana mereka menggunakan Al-Quran sebagai hujah dalam menyelesaikan masalah. Mereka para sahabat ni mereka mengetahui dan melihat sendiri sebab-sebab dan peristiwa satu ayat yang diturunkan. Ini kita review balik apa yang kita bincang tadi. Para sahabat berbeza-beza dalam memahami nas Al-Quran. Sebab apa berbeza-beza? Bila berbeza-beza dalam memahami nas Al-Quran, maka lahirlah ijtihad yang berbeza. Sebab apa? Kerana perbezaan tahap ilmu dan juga perbezaan tahap kefahaman sesuatu nas. Okey. Para sahabat berbeza dari sudut melazimi. Ada di antara sahabat yang memang kerap sentiasa bersama Rasulullah SAW, dan ada di antara sahabat yang jarang-jarang berada bersama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah iktiraf mereka ni. Walaupun mereka sentiasa bersama Rasulullah, tapi walaupun jarang, mereka tetap memahami Al-Quran kerana mereka mempunyai akal fikiran yang tinggi dan kefahaman yang tinggi. Perbezaan seumpama ini, perbezaan berada di majlis, perbezaan tahap kefahaman, tahap ilmu, tahap hafalan dan sebagainya, mendorong kepada perbezaan dari sudut memahami dan menafsirkan Al-Quran. Seterusnya menafsirkan apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru
Jadi dalam ayat Al-Quran itu ada satu perkataan yang dipanggil Qur'un. Itu jamak. Mufrad dipanggil Qur'un. Sahabat berbeza tentang perkataan Qur'un. Apakah yang dimaksudkan dengan Qur'un dari sudut bahasa Arab? Jadi Qur'un itu ada dua makna. Satu dengan makna suci dan satu dengan makna haid. Jadi kedua-dua makna itu terpakai bagi perkataan Qur'un. Jadi ada sahabat yang mengatakan Qur'un itu dengan makna suci, ada sahabat yang mengatakan Qur'un itu dengan makna haid. Bila dua perkataan, satu perkataan mempunyai dua makna, maka ia sudah mendorong dua perbezaan pandangan tentang perempuan yang dicerai oleh isteri. Lama manakah dia perlu beredah? Adakah 3 kali suci ataupun 3 kali haid? Itu khilaf ulama. Okey, para sahabat juga berbeza pendapat tentang penurunan surah Al-Fatih. Ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. Apa tujuan dan hikmah surah ini? Juga berlaku perbezaan pandangan di kalangan para sahabat. Nah, ada sahabat memahami ayat ini turun sebagai tanda gesaan supaya Nabi banyak beristighfar, bertasbih dan beristighfar. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua kata ayat ini diturunkan merupakan satu pemberitaan gembira. Berita gembira kepada Rasulullah bahawa bagi dia telah berjaya membuka kota Mekah. Pandangan yang ketiga mengatakan ayat ini menceritakan tentang orang Arab masuk Islam secara beramai-ramai. Itu kefahaman secara mendata tentang ayat itu. Manakala fahaman Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang hebat dalam nafsir Al-Quran, dia mengatakan bahawa penurunan Al-Quran ayat surah ini menunjukkan kepada ajal Rasulullah SAW dah hampir tiba. Memang betul lah. Beberapa hari selepas ayat ini diturunkan, Rasulullah pun wafat. Jadi perbezaan pandangan di kalangan sahabat dalam memahami nas Al-Quran ataupun mempunyai akal yang tinggi dalam memahami sesuatu nas Al-Quran menatijahkan perbezaan pandangan dan juga fatwa. Okey, itu sumber Al-Quran. Sumber yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah merupakan sumber kedua dalam perundangan Islam pada zaman ini. Hadis Rasulullah SAW belum dibukukan, walaupun ada sebagian sahabat yang menulisnya untuk simpanan peribadi masing-masing. Pengumpulan hadis tidak diambil perhatian sebagaimana Al-Quran dikumpulkan. Kebanyakan hadis tersemak di dada para sahabat. Okay. As-Sunnah kebanyakan dihafal oleh para sahabat. Dan segelintir sahaja sahabat yang menulis hadis di zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup, dan memang Nabi benarkan beberapa individu untuk menulis Al-Quran, menulis hadis. Walau bagaimanapun, kebanyakan sahabat dilarang daripada menulis kerana bimbang bercampur antara nas hadis dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi di zaman sahabat hadis tidak dikumpul, tidak dibukukan sebagaimana Al-Quran dikumpul dan dibukukan. Jadi masing-masing menghafal sunnah Nabi dalam kepala mereka. Bila ada satu isu, mereka akan keluarkan hadis daripada kepala mereka. Itu kehebatan para sahabat. Semua ilmu dihafal di dada. Okey. Cuba tengok macam mana para sahabat beramal ataupun pakai sunnah dalam kehidupan mereka. Pada zaman Khulafa' Rasyidin, hadis tidak diriwayatkan. Bahkan ada larangan daripada para sahabat, para khulafa, jangan sebut hadis, jangan cerita hadis banyak-banyak. Padahal dengan Al-Quran sahaja. Sebab apa? Sebab Khulafa' Rasyidin yang berada di Madinah dan orang Arab berada di Madinah, mereka tidak terdedah kepada budaya-budaya pelik dan tidak banyak isu-isu yang berlaku. Sebab itulah hadis tidak dibenarkan disebutkan. Mereka berpada dengan Al-Quran sebagai pengajaran. Malahan gerakan penyebaran hadis hampir tidak berlaku. Dia tidak wujud pun arahan ataupun usaha untuk menulis hadis dan dibukukan. Sebab apa? Kerana para khulafa amat berhati-hati dalam menerima hadis. Satu-satu hadis yang mahu diriwayatkan, para khulafa Rasyidin agak bertegas. Dia akan siasat dulu.
Sayyidina Umar Al-Khattab tidak membenarkan pada sahabat keluar daripada kota Madinah kerana bimbang berlaku penyebaran hadis tidak terkawal. Bila hadis disebar secara tidak terkawal, akhirnya siapa yang nak tapis? Hadis ini betul ataupun hadis ini maudhu', hadis ini direka dan sebagainya. Maka dia akan suka. Agak susah untuk menafis kerana tidak ada orang yang pakar dalam bab hadis kecuali para sahabat. Dan sahabat yang berada di luar daripada Madinah tak ramai. Jadi timbul masalah itu. Maka Sayyidina Umar kata, jangan sekali-kali para sahabat keluar daripada Madinah untuk tujuan menyebarkan hadis. Jangan. Itu polisi Sayyidina Umar. Ada sebab dia. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma tidak menerima hadis kecuali disaksikan oleh dua orang bahawa mereka mendengar hadis itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku pada sahabat. Bila sahabat tu datang bawa satu hadis, Nabi kata mana lagi orang lain yang tahu? Ada tak orang tahu tentang hadis ni? Kalau tak ada orang tahu, Sayyidina Umar akan rotan orang tersebut, akan ambil tindakan. Sayyidina Abu Bakar tidak terima semudah-mudahnya bila si A seorang sahabat meriwayatkan hadis ni, Sayyidina Abu Bakar kata mana saksi awak? Kalau tak ada saksi, maka hadis itu tidak akan diterima. Nak beritahu kepada kita macam mana Abu Bakar dan Umar bertegas dalam menerima dan meriwayatkan satu hadis kerana tidak mahu ataupun bimbang akan berlaku pembohongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melambangkan kepada kita tegasnya para sahabat dalam menerima dan meriwayatkan satu hadis. Umar Al-Khattab bimbang jika penyebaran hadis berlaku akan menimbulkan kekeliruan antara hadis dengan Al-Quran kepada umat Islam dan dari kalangan bukan Arab. Orang bukan Arab yang baru masuk Islam, mereka sudahlah tidak boleh membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Tiba-tiba mari hadis pula. Akhirnya mereka bimbang, mereka tidak dapat membezakan mana satu hadis, mana satu nas Al-Quran. Akhirnya bercampur aduk antara satu sama lain. Itu berisiko ataupun mudaratnya lebih besar. Sebab itulah ada kewajaran Sayyidina Umar melarang daripada menyebarkan hadis kecuali dalam hal-hal yang memang diperlukan sahaja. Dan bimbang berlaku pembohongan terhadap Rasulullah. Yang ketiga, bimbang umat Islam sibuk dengan hadis sehingga Al-Quran dilupakan. Sebab hadis tak sama dialek ataupun gaya bahasanya dengan Al-Quran. Maka bimbang sibuk untuk memahami hadis, akhirnya Al-Quran itu ditinggalkan. Jadi itu suatu bala yang bahaya. Maka adalah wajar sebahagian khulafa' Rasyidin bertegas untuk tidak menyebar dan meriwayatkan hadis, bahkan cukuplah hadis itu dia di dalam dada-dada mereka sendiri. Okay. Sumber ketiga, ijma'. Ijma'lah sumber ketiga bagi perundangan Islam di zaman ini. Sumber ini agak mudah dicapai dan dilaksanakan. Di zaman Khulafa' Rasyidin, ijma' sahabat mudah berlaku. Sebab apa? Sebab sahabat ni mereka berada di Madinah lebih ramai. Bila ramai di Madinah, maka apa-apa isu yang berlaku mudah digabungkan, mudah dipanggil untuk dibincang bersama dan diambil kata sepakat. Okay. Sumber ini agak mudah dicapai dan dilaksanakan kerana para sahabat masih lagi bertumpu di Madinah. Malahan polisi yang dilaksanakan oleh Umar Al-Khattab melarang para sahabat keluar daripada kota Madinah ada alasan dia. Okey. Jadi alasan ataupun hikmah polisi Sayyidina Umar ini memberi kebaikan kepada para sahabat dan umat Islam. Ijma' adalah kesepakatan. Maksud ijma' ialah kesepakatan keseluruhan para ulama di zaman itu terhadap satu masalah hukum syarak. Ijma' inilah kata sepakat para sahabat. Ijma' inilah kata sepakat. Kesepakatan. Contoh ijma' para sahabat dalam melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Ini satu contoh ijma'. Contoh yang kedua, solat zuhur qabliyah 4 rakaat. Ijma' para sahabat memang sunat, disunatkan sembahyang zuhur, disunatkan solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Yang ketiga, memerangi golongan yang enggan keluar zakat. Itu juga ijma' para sahabat. Yang keempat, solat jenazah mengandungi 4 takbir. Dalam Al-Quran tak ada ayat. Jadi memahami daripada nas hadis, maka sahabat berijma' sembahyang jenazah ada 4 takbir. Seorang nenek, seorang atau ramai nenek mewarisi 1/6. Untuk nenek 1/6. Tidak sama dengan ibu lah. Ibu kadang-kadang 1/3, kadang-kadang 1/6, tengok pada keadaan.
Okey, sumber keempat ijtihad sahabat atau khulafa rasyidin. Ijtihad adalah usaha penyelidikan ilmu. Ijtihad beza dengan ijma'. Ijtihad ialah usaha yang dilakukan untuk menyelidik sesuatu ilmu dan melakukan kajian. Sama ada dilakukan oleh seseorang individu ataupun sekumpulan orang, sekumpulan ulama. Tujuan daripada ijtihad itu untuk mengeluarkan hukum bagi permasalahan atau isu yang belum ada nas yang jelas. Nas apa? Nas hadis atau nas Al-Quran. Bila tidak ada nas yang jelas daripada Al-Quran dan hadis, sedangkan isu yang berlaku perlu kepada penyelesaian, maka sahabat akan berijtihad untuk menyelesaikan isu itu mengikut kefahaman yang ada pada diri mereka. Para sahabat, terutama sahabat yang terbilang, kadang-kadang terpaksa berijtihad bagi menyelesaikan masalah. Macam kita kata Sayyidina Umar lah, berijtihad tentang zakat kepada mu'allaf. Jadi Sayyidina Umar terpaksa berijtihad bukan suka-suka ataupun nak main-main dengan ijtihad, tapi tidak, untuk menyelesaikan masalah negara dan masalah masyarakat ketika itu. Jadi bila masalah berbangkit, maka para sahabat akan berijtihad dengan kemampuan yang ada ilmu. Mereka hanya membataskan ijtihad atau fatwa kepada peristiwa yang berlaku atau persoalan yang ditanya sahaja. Mana-mana peristiwa yang berlaku dan tidak ada jawapan, mereka akan ijtihad. Ataupun apa-apa soalan yang ditanya dan melihat pada soalan itu wajar untuk dijawab, maka mereka akan jawab. Kalau ada Al-Quran, mereka guna Al-Quran. Kalau ada dalam hadis, mereka guna hadis. Kalau tak ada kedua-duanya dalam Al-Quran dan hadis tak ada, mereka akan ijtihad mengikut kemampuan ilmu. Para sahabat dalam mengeluarkan fatwa banyak merujuk pada nas Al-Quran dan hadis tanpa membuat sebarang andaian kepada masalah yang berlaku atau ditanya. Bagaimana kita bincang dalam dua hadis Nabi, macam mana para sahabat berijtihad tadi. Okay. Para sahabat yang menjadi pakar rujuk. Para sahabat yang menjadi pakar rujuk, para sahabat yang menjadi pakar rujuk di kalangan di kalangan sesama mereka lah. Ada sahabat yang menjadi pakar rujuk di kalangan mereka ialah antaranya Khulafa' Rasyidin yang 4 orang itu. Yang ada antaranya lagi Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Asy'ari, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Ini antara pakar sahabat lah yang masyhur. Antara pakar rujuk masyhur Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Aisyah bin Abu Bakar. Nama-nama ni boleh apa jadilah. Yang sederhana pula, maksud sederhana yang tak banyak sangat dirujuk oleh masyarakat ketika itu, dan mereka ni tidak banyak memberi fatwa kerana sifat mereka sendiri. Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Muaz bin Jabal, Abdullah bin Amru, Abu Musa Asy'ari. Ini mereka yang warak dan jarang-jarang beri fatwa, bukan sebab mereka tak mampu ataupun tidak ada ilmu, tapi kerana sifat warak. Bukanlah bermaksud mereka yang masyhur ni tak warak, mereka tak warak juga, cuma oleh kerana mereka antara orang yang paling ramai dijadikan rujukan dan paling ramai orang bertemu mereka, di samping umur mereka lebih lama. Kalau kalau orang Abu Bakar contoh, Abu Bakar umur menjadi khalifah tak lama, jadi sejarah tentang dia berfatwa berijtihad tak ramai, tak banyaklah. Okey. Pakar rujuk yang jarang berfatwa, walaupun dia hebat, tapi jarang-jarang orang tanya kerana kesibukan atau mereka ni berada di luar. Contoh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah merupakan paling memperhatikan yang sibuk dalam peperangan dan bersifat warak, maka jarang-jarang orang tanya. Abu Darda yang punya pendirian yang berbeza dengan orang lain. Nu'man bin Bashir, Hafsah bin Umar, isteri pada Rasulullah SAW. Ini antara 4 individu yang jarang-jarang berfatwa, walaupun mereka merupakan orang yang berilmu dan pandai dan sebanyak ilmu yang boleh berijtihad dan sebagainya. Contoh ijtihad para sahabat, awak ni para pelajar cari sendiri lah. Ijtihad para sahabat, pelajar cari sendiri. Okay. Habis tentang satu slide yang ke-12. Kita ambil slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya, kenapakah berlaku perbezaan pandangan di kalangan sahabat dalam mereka berijtihad atau berfatwa?
Para sahabat tidak sama dari sudut mendengar hadis, hukum atau fatwa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dalam mana Rasulullah menyampaikan ilmu sama ada di Masjid Nabawi atau di mana-mana tempat lah. Orang yang menghadiri majlis Nabi ni tak sama. Kadang-kadang mungkin orang ini esok orang lain. Walaupun ada di antara sahabat yang sentiasa bersama Rasulullah. Macam Khulafa Rasyidin, macam Abu Bakar Umar. Ni ada sama dengan Rasulullah. Sebab tu mereka pakar. Ada antara sahabat yang jarang, banyak berada di luar. Maka mereka jarang-jarang dengar hadis Nabi. Justru sahabat tersebut akan berijtihad. Berlaku dalam beberapa bentuk. Ijtihad sahabat menepati hadis. Ada di antara seorang sahabat tu dia ijtihad. Dan didapati ijtihad ni tepat dengan hadis. Maka dia terus kekal berpegang dengan ijtihadnya dan mewiralkan ijtihadnya kepada orang lain. Yang kedua, ada di antara sahabat yang terima hadis bukan dalam bentuk yang diyakini daripada Rasulullah. Ada seorang sahabat yang kata, ni hadis Nabi pernah bersabda begini-begini. Tiba-tiba ada sahabat lain kata, Nabi tak pernah kata gitu. Ayat yang awak sebut ni tak sama dengan ayat daripada mulut Nabi. Sebab Nabi biasa cakap dialek dia begini-begini. Tapi awak sebut ni dialek tak tepat mana dengan dialek Nabi. Gitu. Dan ada di antara sahabat yang betul-betul menjiwai bahasa yang digunakan oleh Nabi ketika melakukan satu hadis. Bila seorang sahabat kata ini hadis, sahabat yang menjiwai bahasa Nabi itu akan tanya, tak sama ni. Tak sama. Bila tak sama, maka hadis tadi tidak diterima oleh sahabat. Bukan kerana mereka kata sahabat ni tak kuat ingatan dan sebagainya. Cuma mereka sangsi ataupun keliru. Betul ke ucapan Nabi begini? Gitu. Sebab bahasa Nabi ni lain. Contoh. Ini dalam bahasa Arab dah. Dalam bahasa Arab. Disebut ayyaqa ijtihadu muwafaqal hadis. Ijtihad dia menepati hadis. Contoh, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala pernah ditanya tentang seorang perempuan. Seorang perempuan yang mati, yang kematian suami, walam yufrid laha lam yusammi mahran, lam yufrid laha. Seorang perempuan telah kematian suami, yang mana suaminya tidak menyebut kadar mas kahwin. Tidak menyebut kadar mas kahwin. Lalu apakah hukum dia? Walam ara Rasulullah sallam yakdi fi zalika. Ibnu Mas'ud kata, aku dah temu apa yang Nabi putuskan dalam masalah ini. Fakhtalafu alaihi syarra, menyebabkan para sahabat berbeza pandangan dalam isu ini selama sebulan. Mereka berbincang isu ini. Wa alhu, dan terus berlaku perbezaan itu. Fashtahada bi ra'yi, lalu Ibnu Mas'ud kerana tidak ada jawapan, lalu dia ijtihad dengan pandangan dia. Lalu dia memutuskan bahawa bi'annalaha mahrun nisa'iha, bagi perempuan itu dia berhak mendapat mahar misli. Mahar misli iaitu mahar mengikut kadar adik-beradik atau mak saudara perempuan itu yang pernah berkahwin. La waqsun wala syatat, tidak ada kurang dan tidak ada lebih. Sekadar itu jadi boleh. Maksudnya mahar misli ikut adat adik-beradik ataupun mak saudara dia yang sudah kahwin. Wa 'alaiha al-'iddah, dan perempuan itu wajib beriddah kerana kematian suami. Walhal miras, dan perempuan itu berhak mendapat harta warisan peninggalan suami dia. Faqama Ma'qal bin Yasar, lalu seorang sahabat lain bangun, dia kata bi annahu sallallahu alaihi wasallam qada misla zalik. Dia kata pernah Rasulullah memutuskan begitu. Menunjukkan bahawa Abdullah bin Mas'ud berijtihad, dan ijtihad dia bertepatan dengan hadis Nabi dan pernah bertepatan dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, dan ia disaksikan oleh Ma'qal bin Yasar. Fafariha bizalika bin Mas'ud, lalu Mas'ud gembira dengan jawapan itu dan kekal dengan ijtihadnya kerana ijtihadnya menepati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini contoh yang kedua. Ini yang ni bagi contoh ni. Yang kedua ni, titik romang terima hadis bukan dalam bentuk yang diyakini daripada Rasulullah. Itu contoh hadis yang kedua, tak baca lah. Tulis titik ni. Kisah hadis ni apa dia? Iaitu Anna Fatimah binti Qais syahidat. Seorang perempuan bersama Fatimah. Dia pernah menyaksikan dan mendakwa di depan Sayyidina Umar, dia akan mutallaqah, bahawa dia telah dicerai 3.
Fatimah bin Qais, dia mendakwa di hadapan Sayyidina Umar bahawa suaminya telah mencerai, mentolaknya dengan 3 tolak. Falam yaj'al laha Rasulullah sallam nafaqatan wala sukna. Dan Ummu Qais kata bahawa Nabi tidak, dan Nabi berfatwa, Nabi menjawab bahawa perempuan itu tidak mendapat nafkah dan tidak mendapat tempat tinggal. Nafkah tempat tinggal dan nafkah makan minum tidak ada bagi perempuan. Itu kata Fatimah. Fatimah kata perempuan yang dicerai 3 menurut pandangan Rasulullah begini. Tidak ada nafkah makan minum dan tidak ada nafkah tempat tinggal. Faradda masyahadataha. Lalu saya nak tolak penyaksian ataupun dakwaan pandangan Ummu Qais tadi, Fatimah binti Qais. Sebab kata la natlu kitab Allah biqauli imra'atin la nadri hafizat am nasiyat. Saya nak tolak pandangan Fatimah binti Qais. Dan Sayyidina Umar mengatakan bahawa kami tidak akan meninggalkan Al-Quran dengan sebab kata-kata perempuan ini yang mendakwa itu keputusan Rasulullah. Sebab apa? La nadri hafizat am nasiyat. Kerana kita tak pasti dia ni betul ke hafal hadis Nabi ataupun dia mungkin lupa apa yang Nabi putuskan. Sedangkan bagi perempuan yang dicerai 3, laha nafaqah wa sukna. Dia berhak mendapat nafkah dan juga berhak mendapat tempat tinggal. Faqala Aisyah, bahkan Aisyah juga menyokong pandangan Sayyidina Umar dan mengatakan kepada perempuan itu, ya Fatimah, wahai Fatimah, ala tattaqillah, wahai Fatimah, mungkin bertakwalah kepada Ta'ala. Kerana pandangan kamu salah. Setakat yang kami tahu apa yang diputuskan oleh Rasulullah tidak sebagaimana yang kamu dakwa. Yakni fi qawliya la sukna wa la nafaqah. Iaitu kamu dakwa perempuan yang dicerai 3 tidak berhak mendapat nafkah tempat tinggal dan nafkah makan minum. Dakwaan kamu wahai Fatimah binti Qais tidak tepat dengan apa yang diputuskan dalam Al-Quran. Jadi nak pada kita, sahabat dia lebih memahami apakah betul apa yang dikatakan oleh seorang itu tepat dengan apa yang disebut oleh Rasulullah ataupun berbeza. Amalan Rasulullah SAW dilihat dari sudut pandangan berbeza. Antara sebab berbezanya pandangan di kalangan sahabat kerana melihat dari sudut amalan Rasulullah. Apa yang Nabi buat itu, apakah tujuan hak Nabi buat. Jadi bila melihat dari sudut pandangan yang berbeza, maka melahirkan hukum yang berbeza. Contoh disebut ay yara Rasulullah SAW fa'ala fa'la. Bila para sahabat melihat Nabi melakukan satu perbuatan, lalu sebahagian mereka ba'duhum 'alal qurbah, mereka melihat bahawa Nabi buat itu sebagai suatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Ta'ala, qurbah. Maksudnya untuk mendekatkan diri ataupun ada hukum hakam sunat lah. Maknanya sunat atau wajib dan sebagainya. Wa ba'duhum 'alal ibahah, ada setengah mereka mengatakan Nabi buat itu sekadar biasa je lah. Bukan sunat, itu sekadar amalan biasa. Gitu. Contoh hadis apa dia? Nabi pernah pergi menunaikan haji, umrah, lalu Nabi berhenti bil Abtah. Inda nafaru Mina, ketika mana Nabi keluar daripada Mina, Nabi berhenti ke Abtah. Lalu sebagian sahabat mengatakan bahawa berhenti lihat di Abtah itu annahu ala wajhil qurbah, sebagai suatu ibadat, sebagai suatu perkara sunat. Fahama faja'aluhu min sunanil haji, maka mereka mengatakan bahawa berhak sebentar di Abtah sebahagian daripada sunat haji. Manakala pandangan Aisyah pula dan orang kata innahu kana ala wajhi ittifaq, itu adalah kebetulan dah berjalan letih penat berhak sekejap. Jadi bila berhak sekejap itu bukan mana sunat, itu sebagai biasalah, macam kita berjalan-jalan rasa letih kita berhak sekejap. Pandangan yang kata Nabi berhak itu sebagai salah satu amalan sunat. Jadi di situ sudah berbeza pandangan sahabat tentang amalan Rasulullah. Ada yang melihat sebagai qurbah itu sunat, ada yang melihat kata itu sebagai amalan biasa kehidupan manusia. Yang ketiga, berbeza dari sudut sangkaan dan tekaan. Agak-agak Nabi buat ni buat apa? Agak-agak. Ikhtilafu al-wahmi, jangkaan, sangkaan dia. Apa dia? Nabi pernah melaksanakan haji. Nabi buat gini-gini. Lalu sahabat kata, ni haji kirah, ni haji tamattu', ni haji ifrad. Jadi masing-masing berbeza pandangan saya ingat pada perbuatan Nabi itu. Dan Nabi dah wayak, ni haji tamattu', Nabi dah wayak, tapi Nabi buat. Bila Nabi buat, sahabat saya ingat gini. Dan Nabi diamkan saja. Jadi bila Nabi diam, timbul persoalan dalam kepada Nabi, ini kepada sahabat, Nabi buat haji apa ni? Haji ifrad ke haji tamattu' ataupun haji kirah.
ikhtilaful wahmi. Yang keempat, berbeza dari sudut ingatan. Ada sahabat yang kuat ingatan, ada yang lupa. Contoh, ikhtilafus sahwi wan nisyan. Contoh, hadis riwayat Ibnu Umar. Anna Ibnu Umar Abdullah bin Umar pernah berkata, Nabi pernah mengiktamara Rasulullah. Nabi pernah iktamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Rajab. Nabi pernah melakukan umrah pada bulan Rajab. Lalu apa yang diberitahu oleh Allah bin Umar tu, fasami'a bidzalika Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah dengar dan Aisyah kata faqadat alaihi bisawi. Aisyah kata, Allah bin Umar ni lupa tu. Bukan bulan Rajab, bulan lain. Bukan bulan Rajab. Boleh jadi Allah bin Umar ni terlupa bulan. Nabi pernah buat umrah tapi salah bulan tu. Gitu kata Aisyah. Aisyah lebih tahu. Yang kelima, berbeza dari sudut kekuatan ingatan dan hafalan. Sahabat tak sama, ada yang kuat hafal, ingat satu-satu, tak berubah-ubah. Ada di antara sahabat yang mungkin bertukar perkataan. Okey, apa dia? Contoh, ikhtilafud dhabti, berbeza kekuatan ingatan. Iaitu berkaitan dengan satu hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sabit, annal mayyita yu'azzabu bi bukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayat diazab dengan sebab tangisan ahlinya, tangisan ahli waris kepada mayat itu. Jadi kalau tengok pada hadis yang disebut oleh Abdullah bin Umar ni, seolah-olah mayat mendapat seksa ataupun mayat terseksa menanggung dosa waris-waris yang mati di rumah tu lah. Waris yang menangis kematian, waris yang menangis menyebabkan mayat terseksa dengan tangisan itu ataupun akan mendapat dosa hasil daripada waris yang mati. Faqadat Aisyah alaihi bi annahu wahmun bi akhdhi al-hadith ala hadha. Lalu Aisyah kata, salah tu Abdullah bin Umar. Salah awak guna hadis tu bagi isu waris menangisi si mati. Sebab apa? Marra Rasulullah SAW, kerana pada satu ketika Nabi melintasi seorang perempuan Yahudi yang sedang menangis. Seorang perempuan yatabki alaiha ahluha, ahli keluarga si mati, perempuan tu mati, ahli keluarganya menangkisi Yahudi tu. Faqala innahum yabkuna alaiha. Lalu Nabi kata ahli waris itu sedang menangisi kematian si perempuan Yahudi, wa annaha tu'azzibu fi qabriha, fi qabriha, sedangkan perempuan itu sedang diazab. Jadi fadhanna anna al-'azaba ma'lulun lil buka. Lalu ada setengah menganggapkan bahawa perempuan itu diazab disebabkan tangisan, sedangkan tak begitu. Fadhanna al-hukmu amma 'ala mayyit, fadhanna al-hukmu 'amman 'ala kulli mayyitin. Okey. Jadi orang menyangka bahawa hukum ini merangkumi semua mati. Jadi daripada hadis ini nak ayat pada kita bahawa ada orang salah faham tentang hadis ini. Asal peristiwa hadis ini ialah seorang perempuan Yahudi meninggal dunia dan perempuan itu sedang diazab di dalam kubur. Lalu ahli keluarganya menangisi kematian itu. Jadi lalu orang memahami bahawa si mati akan terazab dengan sebab tangisan waris. Lalu Aisyah kata, salah tu. Itu salah faham. Sebenarnya tak begitu. Sebenarnya ialah mana-mana orang yang mati, sama ada perempuan lelaki Muslim atau tidak. Kalau orang Yahudi itu, kalau seorang Muslim yang mati, beliau orang mati akan diazab sekadar dosa yang dibuat. Manakala waris yang menangisi tidak memberi kesan kepada si mati. Waris yang menangis
tidak beri kesan pada si mati. Sebab apa yang mereka tangis tu tangis lah. Kenapa dosa orang hidup dibebankan kepada si mati? Itu kefahaman yang benar. Dah kisah Yahudi tu sebab dia Yahudi, dia dah Islam. Bila dia mati memang dia diazab. Manakala keluarganya menangisi, tangislah. Tapi perempuan tu tetap diazab sebab dosanya belum Islam dan sebagainya. Kalau orang Islam pula, kalau dia ahli maksiat, dia akan diazab bukan kerana tangisan ahli waris itu menyebabkan si mati itu diazab. Itu panggil silap faham dalam hadis itu. Lalu dalam riwayat yang lain, Aisyah kata faqalat Aisyah tu ghafarallahu li Abi Abdurrahman. Mudah-mudahan Allah Taala mengampuni Abdullah bin Umar tadi. Abi Abdurrahman ni anak pada Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan Allah Taala mengampuni Abdullah bin Rahman. Annahu wahmu, itu salah faham Abdullah tu. Abdullah bin Umar salah faham. Dia kata mayat akan terazab disebabkan waris menangis. Tak boleh. Sebab Allah Taala telah berfirman wala taziru waziratun wizra ukhra. Sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh seseorang tidak ditanggung oleh orang lain. Jadi maksud hadis Nabi ialah innama qala Rasulullah sallam. Sesungguhnya yang Nabi maksudkan daripada ucapannya ialah inna hadza la yu'adzabul sesungguhnya mayat ini sedang diazab. Mayat ini sedang diazab. Wa ahluhu yabkuna 'alaiha, dan pada waktu yang sama juga ahli keluarganya menangisi. Bukanlah maksudnya dosa ahli keluarga itu dibebankan kepada si waris, si mati. Yang bukan begitu. Maksudnya ialah mayat sedang diazab sebab kesalahan dia. Dan waris menangisi di atas kematian itu. Mereka, jadi dosa ahli waris tidak dibebankan kepada si mati. Itu panggil silap faham di kalangan sahabat. Right? Yang keenam, berbeza dari sudut memahami sebab atau ilah hukum. Yang ni faham gini, yang ni faham gini. Sebab apa Nabi buat begitu? Okey. Suatu hadis berkaitan dengan Nabi pernah bangun daripada duduk ketika mana jenazah melintasi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jenazah lalu melintasi depan Nabi, Nabi bangkit bangun berdiri. Faqala qailu, lalu seorang yang melihat peristiwa itu kata bahawa Nabi bangun ini li ta'zimil malaikah, kerana untuk memuliakan malaikat. Maka kerana malaikat sendiri yang bangkit menghormati jenazah. Fa yaumul mu'min wal kafir, maka bangun berdiri kerana menghormati jenazah ini merangkumi jenazah mukmin dan juga jenazah orang kafir. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua kata Nabi bangkit ketika jenazah melintasinya lihaulil mayyit, kerana melihat kepada keadaan si mati yang berada dalam keadaan duka cita, ketakutan, kebimbangan, bakal dimasukkan dalam kubur, maka Nabi bangkit kerana meraihkan kebimbangan itu. Faya ummuha, maka merangkumi semua mayat. Itu pandangan kedua. Waqala qailun, kata orang yang ketiga pula, Nabi bangun ketika jenazah melintas sini ada sebab lain. Sebab bijanazati yahudiyyin, Nabi bangun sebab ketika itu jenazah orang kafir yang melintasi depan Rasulullah. Faqamalah, lalu Nabi bangunlah. Nabi bangun tu tujuan dia karahatan anta'lu fawqa rasih. Kerana Nabi tak suka mayat Yahudi ni melepasi kepala Nabi. Sebab Nabi ni mulia. Kalau jenazah kafir lalu depan dia, adakah jenazah tu lebih mulia daripada Rasulullah? Tak. Tu Nabi bangkit supaya Nabi tu kelihatan lebih tinggi daripada jenazah orang kafir. Tapi kalau jenazah orang Islam, lain pula fayakhussal kafir, maka dikhususkan kita bangun itu kalau jenazah orang kafir. Sebab apa? Bukan kita nak muliakan dia, tapi untuk supaya kita ni tidak berada di bawah jenazah yang menampakkan kehinaan itu. Jadi pandangan yang berbeza ini melahirkan hukum yang berbeza. Apakah hukum bila jenazah lalu depan kita, kita perlu bangkit atau tidak? Perlu berdiri atau tidak? Kalau perlu berdiri, mungkin kata orang sebagai meraih menghormati mayat. Ada orang kata tak, berdiri sebab apa? Sebab tambuh mayat itu lebih mulia pada kita dan seumpamanya lah. Itu perbezaan pandangan di kalangan ulama. Kalau mayat orang kafir, kita bangunlah supaya dia tidak menampakkan kita lebih hina. Kalau mayat orang beriman, tak apalah kita duduk. Itu khilaf ulama lah. Khilaf sebab apa? Kerana berbeza melihat dari sudut tujuan dan apakah sebab Nabi bangkit ketika jenazah melintasi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketujuh, perbezaan dari sudut kemampuan menggabungkan antara hadis-hadis yang berbeza. Hadis Nabi ni, Nabi bukan lafazkan satu hadis, Nabi lafaz beberapa hadis. Dalam banyak-banyak hadis, kadang-kadang ada antara satu hadis dengan satu yang lain bertembung. Bertembung. Bila bertembung, nak beramal dengan kedua-dua hadis sukar, maka perlu digabungkan dan dibuat suatu kesimpulan tersendiri. Jadi menggabungkan hadis-hadis yang banyak ini kadang-kadang bukan berada dalam kemampuan semua orang. Ada sebahagian tak mampu, ada sebahagian yang mampu. Okay. Contoh ikhtilafun fil jam'. Okay. Rakhasa Rasulullah SAW fil mut'ah Amil Khaybar. Nabi pernah memberi rukhsah, membenarkan mana-mana individu untuk kahwin kontrak ketika Amul Khaybar. Amul Khaybar ni iaitu ketika berlaku perang Khaybar mengepung kota Yahudi di Bani Khaybar, di kawasan Khaybar. Jadi ketika berlaku perang Khaybar, dalam tempoh yang lama ketika berada di Khaybar tu, Nabi membenarkan sahabat untuk kahwin mut'ah, kahwin kontrak. Okey, selepas tu selang berapa lama summa naha anha, kemudian datang pula larangan daripada kahwin mut'ah. Summa rakhasa fiha am autas, kemudian dibenarkan lagi pula pada tahun kemarau. Summa naha, kemudian dilarang pula. Jadi benar larang, benar larang. Jadi berubah-ubah. Faqala Ibnu Abbas, jadi para sahabat berbeza pandangan dalam menilai larangan dan kebenaran tadi. Jadi Ibnu Abbas katakan nanti rukhsah li darurat. Kebenaran itu kerana darurat, wan nahyu, manakala larangan tadi linqida'id darurat. Larangan kerana tidak ada larangan daripada kahwin mut'ah itu kerana tidak ada mudarat lagi. Maksudnya seseorang itu boleh kahwin mut'ah kalau dia itu berada dalam suasana darurat, manakala larangan itu kalau orang itu berada dalam suasana biasa. Fal hukmu baqi ala dzalik, hukum kekal. Maksudnya mut'ah itu boleh lagi lah. Dan menurut Ibnu Abbas, jadi Ibnu Abbas berpandangan kahwin mut'ah boleh. Faqala jumhur mengatakan bahawa kanatir rukhsah ibahah. Rukhsah di permulaan itu, kebenaran itu menunjukkan bahawa mut'ah, kahwin mut'ah boleh. Tapi apabila dah datang larangan selepas itu, larangan yang paling akhir, maka larangan itu membatalkan keharusan kahwin mut'ah. Itulah pandangan jumhur ulama. Kahwin mut'ah, kahwin kontrak adalah dia adalah haram selepas mana dia memasukkan hukum yang halal sebelumnya. Okey. Ini beberapa contoh ijtihad. Apanya lagi? Ada sikit lagi ya. Okey, sikap yang contoh ijtihad ni boleh baca diri lah. Ya, sikap para sahabat dalam berijtihad. Para sahabat bila berijtihad ada berbagai sikap. Okey, para sahabat bersepakat bahawa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber perundangan yang tertinggi dalam kehidupan. Ini sepakat, tidak ada beza. Al-Quran bila ada jawapan dia kena pegang Al-Quran. Mereka terpaksa berijtihad apabila berhadapan dengan masalah yang tiada penyelesaian dalam kedua-dua sumber. Kita bincang tadi. Tak ada dalam Al-Quran, mereka pergi pada Sunnah. Tidak ada Sunnah, mereka berijtihad. Okay. Dalam konteks ijtihad, para sahabat terbahagi pada 3 kumpulan. Satu kumpulan yang berani dan terbuka. Yang ini memang aktif. Contoh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini di antara orang yang berani dan terbuka untuk ijtihad. Yang kedua, ada orang yang berhati-hati. Ini agak berawas pada. Mereka tak semula-mula di ijtihad. Bahkan bersifat warak. Ini kita ada pada contoh Abu Darda dan individu lain lagi lah. Okay. Golongan yang berani dan terbuka untuk ijtihad ni sebab apa? Tiada penyelesaian hukum. Sebab bila mereka contoh Sayyidina Umar pegang jawatan khalifah, mendapati ada beberapa isu yang tidak ada jawapan dalam nas Quran, dalam nas Al-Quran dan dalam hadis. Sedangkan berlaku peristiwa di hadapan matanya, maka perlu penyelesaian segera, maka beliau segera berijtihad. Yang kedua, negara dan masyarakat perlu kepada penyelesaian, tidak boleh ditangguh. Sebagaimana Sayyidina Umar ijtihad tentang masalah zakat kepada mu'allaf. Dan yang ketiga, lebih berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Disebabkan sifatnya tidak banyak meriwayatkan hadis dan tidak mudah menerima hadis, maka beliau, individu sahabat ni akan lebih mudah berijtihad. Sebab apa? Kerana bimbang hadis yang diterima itu, bimbang kalau hadis itu tidak menepati apa yang Nabi sabdakan.
Jadi lebih baik tidak melakukan pembohongan pada Rasulullah daripada beliau beristihad diri. Okay, jadi bimbang terima hadis yang ada unsur pembohongan, maka ditolak hadis. Bila hadis itu tidak diterima, jadi maklumat berkaitan hadis tak banyak. Maka ketika itu dia terpaksa beristihad. Itu 3 sebab. Kenapa satu golongan sahabat berani beristihad? Antara pelopor golongan ini, golongan yang paling berani istihad ialah Khulafaur Rasyidin lah. Mereka sebagai khalifah semestinya perlu segera menyelesaikan masalah negara dan masyarakat. Abdullah bin Mas'ud amat sedikit meriwayatkan hadis, lebih cenderung kepada beristihad. Sebab apa? Kerana Abdullah bin Mas'ud ni wakil Sayyidina Umar berada di Kufah. Ketika berada di Kufah, beliau berada di negeri orang bukan Arab dan banyak kejahatan yang berlaku di sana, dan orang-orang sana ramai yang fasik, ahli falsafah dan sebagainya. Maka Allah bin Mas'ud terpaksa berawas-awas dalam menerima hadis dan tidak mudah menerima hadis. Maka justru itu dia berpindah kepada istihadnya dalam menyelesaikan masalah. Golongan yang berhati-hati dalam perkara istihad, mereka tidak akan beristihad kecuali dalam keadaan ruang lingkup yang terbatas dan terpaksa. Golongan ini kalau ditanya kepadanya soalan, mereka akan pindah pada orang lain untuk jawab soalan, kecuali kadang terpaksa tak ada sangat dah jawapan, barulah mereka beristihad. Mereka berhati supaya tidak mencabuli urusan agama. Sebab menentukan hukum hakam ni ialah urusan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi bila diajukan kepada mereka soal jawab, mereka akan berhati-hati. Pelopor golongan, dua terkenal golongan ini ialah Allah bin Abbas dan juga Allah bin Umar. Dua golongan ini, dua sahabat ni antara golongan yang amat berawas dan beristihad. Mereka lebih suka guna hadis sahaja. Walau bagaimanapun, dua individu sahabat ini akan terhimpit antara dua keadaan. Pertama, mereka terpaksa membanyakkan periwayatan hadis. Kalau mereka tidak mahu istihad, mereka kena banyak sahih hadis. Mereka akan banyak guna hadis untuk menjawab masalah. Jadi hal ini menimbulkan kebimbangan tersalah dalam periwayatan hadis dan dianggap mendustakan Rasulullah SAW. Betullah kadang-kadang bimbang juga bila banyak sangat sahih hadis, bimbang dalam penyebaran itu. Kalau berlaku hadis yang tersilap atau tersalah faham disebutkan, bimbang juga. Jadi ada baik buruk dalam beristihad, ada baik buruk dalam enggan beristihad. Yang kedua, mereka perlu memberikan fatwa terhadap sedangkan masalah baru yang berlaku makin banyak. Kalau nak beri hadis kadang-kadang tak ada. Perkara tersebut tiada dalam Quran dan hadis. Hal ini mendorong kebimbangan. Jadi kalau nak beri jawapan dalam hadis tak ada. Peristiwa makin banyak berlaku. Akhirnya terpaksa juga beristihad. Tapi bimbang juga. Kalau istihad ini dianggap mereka-reka atau mengada-ngadakan hukum hakam dalam agama. Jadi golongan yang warak daripada beristihad bimbang juga. Golongan yang beristihad pun ada kebaikan dan ada keburukan. Ayat pada kita, beristihad ataupun tidak masing-masing mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Kalau betul istihad dia dapat satu pahala, kalau salah tidak dapat satu pahala, dia tidak dikira dosa. Sebab itulah kefahaman dan kepakaran yang mereka ada dalam menyelesaikan satu-satu masalah. Okey, sekian, terima kasih. Itulah sebahagian apa yang Ustaz nak bincang pada hari ini berkaitan dengan perundangan Islam di zaman Khulafaur Rasyidin dan juga sebab-sebab perbezaan pandangan para sahabat. Dan untuk makluman pelajar, insya-Allah kita akan ada ujian pada minggu hadapan insya-Allah. Ataupun kalau minggu hadapan, minggu sekali lagi kita akan buat ujian sampai ke slide yang ke-12 ataupun yang ke-13 insya-Allah. Yang Ustaz akan maklum dalam grup nanti. Ujian yang kedua untuk pelajar pelajar ITEC insya-Allah. Dalam ya. Ini sudah berlalu ujian yang pertama dan kita akan buat ujian yang kedua dalam hari dan waktu yang sama sebagaimana ujian yang pertama. Hari dan waktu yang sama sebagaimana ujian yang pertama. Iaitu hari Sabtu kita buat dulu ataupun hari Isnin gitulah lebih kurang. Dan pada waktu yang sama waktu malam. InsyaAllah ini untuk makluman awal kepada pelajar. Nak tanya?